Alright, Assalamualaikum. Selamat petang kepada anda yang sedang menontonkan M-Star Live Plus episod ke-13 hari ini. Seminggu je lagi kita nak menyambut Hari Raya Aidilfitri tahun ini. 4 hari, bukan seminggu, 4 hari. Sebab ialah bila bulan puasa ni kadang-kadang kita lupa dah hari tu. Lagi pula dalam tempoh PKP ni. Dan hari ini, minggu ini, saya bersama dengan kawan-kawan kita yang nyampah jugalah aku tengok. Muka korang je setiap minggu. Kita ada Farhan Ikram. Kau tak nak tanya aku menyampah ke tak dengan kau? Aku dah 2 minggu tak ada. Oh, okey. So sebenarnya rindu lah tak ada Karami. Rindu. Rindu. Alhamdulillah. Tadi Karami tersasul seminggu. Seminggu. Nampaklah berpuasa tu banyak fikir. Kita kerah otak tu sampai kering orang kata. Sampai 4 hari tapi cakap seminggu. Nampak. Tak, kadang-kadang bulan puasa ni kita sibuk kan dengan amal-amal ibadah kita, dengan kerjaya hakiki. Betul. So kita pun lupa dah. Lupa bila itulah tarikh-tarikh ni dia semua. Jangan silap-silap esok raya dah kita lupa sebenarnya ni. Tapi ni kalau kita tanya seorang lagi ni, aku rasa dia ingat lagi sebulan puasa. Okay. Kita ada Izzat. Selamat Hari Raya. Okey Izzat. Alhamdulillah, orang kata puasa pun cukup, macam tak sabar pula nak meraihkan kemenangan umat Islam. Lagi 4 hari je. Walaupun muka nak macam Rambut potong di mana ni rambut ni? Rambut potong sendiri je. Potong sendiri. Macam mana potong sendiri tu? Nampak macam sekarang kan ada cermin kan, pakailah cermin. Potong nampak perfect. Semuanya di hujung jari. Something fishy lah di sini. Nampak perfect. Alhamdulillah. Yang sebelahnya pula tak potong-potong rambut. Betul. Semua dia potong. Han Hakim. Kita bertudung lah. Sebab azab rambut kerinting. So bulan puasa macam mana? Okey bulan puasa ni. Alhamdulillah okey. Ujung-ujung dah kita lah. Ujung ni, tapi itulah semakin nak tiba ni semakin sayu. Nampak susut sikit. Nampak susut Alhamdulillah. Macam adalah pengurangan. Macam dia seorang je nampak susut tu. Tapi lah orang kata bulan Ramadan ni peluang lah untuk kita nak memperbaiki diri kita, amalan kita dan juga bentuk tubuh kita. Bang kata Ijat minggu lepas tambah gear buat amal ibadah. Masuk gear 5 lah. Menusuk kat kepala. 10 malam terakhir. 10 malam terakhir. Sampai tak jumpa tekan break, orang tak berhenti beribadah. Dia bawa minggu lepas tu ni. Alhamdulillah. Kalau itu katanya Alhamdulillah. Sebab kita sekarang ni susah, zaman-zaman sekarang ni nak tengok generasi muda yang orang kata menggunakan peluang-peluang Ramadan ni kan dengan sebaik-baiknya. Betul-betul mencari Lailatul Qadar ni. Kadang-kadang kita tengok je luaran macam ni. Betul. Kita tak tahu hati. Macam mana luarannya? Luarannya kalian tengoklah sendiri. Okeylah, kita sebenarnya hari ini nak berbincang mengenai banyak topik-topik hangat. Antara salah satunya tentang dunia hiburan, pasal rezeki tak berkat. Rezeki siapa tak berkat ni? Halal ke tak? Orang yang kerja-kerja bidang hiburan ni. Alamak, adakah kita termasuk dalam golongan tersebut? Tak apa, kita buat pack review. Berkat. Review halal lagi. Ni yang pasal berlakon ni, belakang tabir, kru-kru. Okay. Dikatakan tak berkat sebab dalam industri kita ni banyak rasuah. Kaki ampu. Kaki ampu Siapa yang cakap macam tu ni? Banyak lagi lah. Okey. Kata Zul Yahya. Yang cerita betik tu ke? Yelah Papaya tu kan yang sekarang ni dah mula orang kata ke arah dakwah lah. Jadi melalui Instagram dia ada buat satu video. Dia cakap pasal isu ni sendiri. Melalui Instagram. Pasal Instagram. Hiburan jugalah Instagram tu. Hiburan. So kita pun macam tertarik lah untuk nak bercerita mengenai berkat tak berkat ni. Sebab ialah soal berkat ni macam sesuatu yang berat sangat, bukan agak kita berat. kan. Macam saya pun dulu ada juga artis cakap gaji kau tak berkat. Tapi kita macam kita tahu kerja kita artis macam mana cakap Karami macam tu? Apa? Tak payah artis manalah. Kau buka je Instagram tu, berapa ramai suruh kita beratur di akhirat kelak. Walaupun sebab menjadi hakim mereka. Menjadi hakim tapi tanpa mereka mengetahui apa proses kerja kita. Betul. Dan mereka hanya nampak benda yang apa yang dia nampak dan apa mereka nak percaya. Apa indikasi berkat tak berkat tu, kayu ukurnya apa dia? Kan? Sebab kalau nak kata apa kerja pun ada je rasuah biasa, menipu, bodek, semua ada. Kalau kerja berus gigi harimau sekalipun boleh jadi tak berkat juga. Boleh juga kalau dia ponteng kan? Mungkin hari dia patut sehari 2 kali. Dia buat 1 je. Tak bersih gigi harimau. Tak bersih gigi harimau. Tak berkat juga. Okey, kita tak nak cerita harimau, kita nak tengok dulu apa kata Zul Yahya yang jadi isu ni. So kita roll. Hafiz, aku dah beli. Industri yang tidak akan membawa kita ke mana-mana. Industri yang tidak ada keberkatan. Tidak ada keberkatan. Dapat banyak mana pun kita tak pernah rasa cukup. Dapat banyak mana pun cepat habis. Sebab industri ni dipimpin dan juga cara tu sangat-sangat
orang kata lari daripada kehendak Allah SWT. Kita tahu banyak yang kaki ampu, banyak yang berpuak-puak dan juga banyak yang mementingkan pentingkan diri sendiri, dan banyaknya rasuah. Bila mereka ada kuasa, mereka salah guna. Mereka penuhkan diri mereka salah guna kuasa untuk memenuhi nafsu-nafsi mereka. Ini yang pernah kita nampak depan mata, pernah berlaku. Dan nasib kru-kru production, kru-kru teknikal semua, kita tahu mereka ni bekerja bersusah payah, keluar pagi balik pagi, kerja ni tak ikut tempat, masuk hutan, tepi jalan, tepi lorong merata-rata, makan pun tak ikut tempat, merata-rata. Pengorbanan mereka, usaha mereka untuk mendapatkan hasil yang baik, tetapi pihak atasan tidak pernah nampak pengorbanan ini. Apa yang mereka nampak, yang ini keuntungan itu peribadi. Itu sikit je dia punya orang kata pandangan. Sebab kalau ikutkan panjang lagi tau dia cakap, dan itu antara yang orang kata highlight lah benda Sisi penting. Sisi penting di mana dia cakap tentang isu pekerja belakang tabir ni macam seolah-olah dipergunakan oleh pihak-pihak tertentu, yang mungkin pihak tertentu tu merujuk kepada penerbit, stesen TV. Jadi agak-agak dalam isu ni sebenarnya kan, macam mana kita nak menentukan keberhatan kabaru alif kab nun? Betul ke ejaan aku? Dalam satu sudut yang lain boleh faham jugalah kenapa Zul, mungkin itu pandangan peribadi dia sebagai seorang yang dah lama kerja dalam industri. Yalah, dia pun pelakon kan. So dia mungkin tahu, Dia sendiri dah tengok benda tu. Tapi untuk pukul rata itu mungkin pada setengah artis ataupun pekerja kru yang lain mungkin rasa benda tu tak fair lah. Macam itulah. Yelah, setengah ada orang cakap macam mana nak cari rezeki lain kalau melainkan kalau dia ada pekerjaan lain, semestinya dia orang pun akan pergi ke pekerjaan tu. Kalau macam kita pun, kalau tiba-tiba ada tawaran lain yang lebih baik, sudah semestinya kita akan meninggalkan kerusi ini. Betul tak? Jadi bila bercerita mengenai keberkatan tu agak berat sebenarnya. Agak Siapa berat, nak kita itu subjek dah macam Tuhan pula kan. Kau nak judge. Itu tadi rasanya macam berkat. itulah persoalan kita yang tadi pertama tu. Indikasi apa yang menentukan mengatakan kerja ni tak berkat. Betul. sebab apa-apa kerja pun ikut pada orang tu, individu itu sendiri kan. Tapi dalam hal ni pun Zul pun tak salah untuk menyuarakan pandangan dia. Kita faham mungkin masing-masing ada pandangan sendiri. Tapi bila isu ni timbul, ada juga rakan-rakan artis yang rasa kurang senang dan diorang pun mengeluarkan kenyataan balas lah ataupun menjawab, kata menjawab. Macam Datuk Rosyam ada keluar kenyataan juga. Datuk Rosyamno, kita ada Yana Samsudin, tak silap saya semua yang bercakap mengenai isu ni, dan kita pun sekarang sedang mencuba untuk menghubungi mungkin kalau ada rakan-rakan artis yang boleh menyuarakan ataupun memberi pandangan mengenai isu ni sendiri. Kita sedang cuba menghubungi beberapa artis, tapi kita tunggu kalau ada kejawab. Mungkin diorang sendiri lagi tahu, terus lagi faham sebab dia ada dalam industri tu. Betul. Kita yang memerhati ni, kita bolehlah cakap berkat tak berkat, tapi kalau kita tak lalui sendiri, kita pun tak tahu macam mana situasi sebenar kan. Macam kita lah, macam aku bagi contoh tadi, macam tak payah jauh, kita sendiri pun memang dalam kerja dalam industri, boleh dikatakan macam especially macam Karami kecil, memang dalam line entertainment, walaupun dari segi orang kata reporting, news reporting. Tetap juga di label macam-macam. Betul, kita hari-hari hari-hari kena kan. Aku dulu sendiri pun yang pernah buat hiburan pun kadang-kadang sampai malas nak baca kat Instagram tu. Sampai orang kata macam-macam story kau tu begini, itu begini, tanpa kadang-kadang kau mengetahui. Betul. Kadang-kadang ada setengah story, walaupun story tu kontroversi, artis tu sendiri yang kau minta call kita. Betul. Kan? Kadang tu kata susah kita apabila kerja kita ni ialah dia punya orang kata bos kita tu adalah public. Jadi orang tak tahu kan. Betul. Susah. Wah, TikTok. Okeylah, apa-apa pun dalam soal ni saya rasa mungkin ada salah faham pun mungkin juga kan. Mungkin dia nak menjelaskan benda ni. Niatnya mungkin baik. Niatnya Ataupun mungkin kita yang tapi tak boleh pukul rata orang kata. Yalah, kena dengan hati terbuka lah. Maksudnya kalau benda tu betul, kita sama-sama lah cari jalan nak perbaiki. Itu sebenarnya. Kalau tak betul pun ada orang kata cara yang betul juga untuk kita hujah balik, perbetulkan situasi yang mungkin salah faham ke apa. Mungkin kalau orang industri rasa benda ni macam satu penghinaan kepada dia orang kena memperbaiki dirilah. Ada ke industri terhina? Tak, kalau in case dia orang rasa. So dia orang bolehlah macam perbaiki diri dia. Benda-benda macam ni, kalau orang kata ada rasuah, okey lepas ni aku tak nak buat rasuah. Kalau aku kaki ampu, lepas ni aku tak nak jadi kaki ampu kan.
Berarti ustaz lah kau hari ni. Tapi sekarang pun rasanya banyak juga macam rasanya pernah terbaca kot macam kalau macam Sheila Rusli punya production kalau dekat syuting time solat semua solat. Memang dia orang kena berjemaah dan sebagainya, so tak mengabaikan benda-benda yang orang kata tak membawa berkat tadi ni kan. Dia selalu jaga solat di lokasi. Dalam sibuk nak mengejar. Sibuk mengejar. Kita tak nampak kan benda Kita tak ni tu. nampak, tapi ada pernah terbaca kot memang dia Sheila amat mementingkan jaga time solat ni di location. Bila sebut pasal solat, kadang-kadang kita tak tahu pun artis ni mengaji. Kita nampak dia macam huha-huha, tapi sebenarnya mengaji. Ya. Contohnya Khatam tu Al-Quran. si Mimi Peri tu. Orang dah jadikan dia bahan lawak kan dengan bertudung macam tu. Tengok rupanya mengaji sedap bertaranum. Dua kali. Sama lah warga kerja kita ni. Orang kata, M-Star ni tak ada kerja ke? Cepat je keluar berita. Tapi bila sampai waktu solat, kita tinggal sekejap berita tu, pergi menunaikan ibadah. Takkanlah kita nak tunjuk, takkanlah kita pegang Al-Quran ni sambil menangis-nangis nak tunjuk depan kamera kan. Kadang-kadang amalan ni kita tak perlu nak bagi tahu. Okeylah, kita nak cerita pasal artis khatam Al-Quran sebenarnya. Dah langsung pasal Al-Quran kan. Dalam diam-diam kita tak tahu rupanya ada ramai artis yang ambil peluang PKP dengan apa? Sebenarnya PKP dengan Ramadan. PKP dengan Ramadan. Rasanya Kau kita kacau aku. PKP dengan Ramadan ni. Apa tu cerita sebenar tu? Apa kita PKP dapat dan cakap Ramadan? connect dengan Johan je ni. Khatam Al-Quran. Johan, Jadi kita Yelah, nak banyak bercerita. masa free. nampak muka tak? Waalaikumsalam. Tak nampak audio lah, tak nampak video lah Johan. Buka kamera. Suara dari mana? Nampak tak? Itulah kita sebenarnya nak cerita pasal Al-Quran tadi tu. Johan, boleh bawa rotate pula tak cakap aku. kamera? Boleh rotate tak kamera? So nampaknya Boleh tak rotate bersama kamera? dengan Johan Asy'ari. Bersama Okey. dengan Johan Asy'ari. Okey, kita potong Karimi cakap kejap. Johan, kita tengah live sekarang ni. Macam saya tanya Johan tadi, kalau boleh kita sebenarnya nak minta pendapat secara am apabila orang cakap ada selebriti yang mempersoalkan tentang rezeki yang diperoleh oleh pekerja-pekerja industri ni, dikatakan macam tak berapa nak berkat orang kata. Apa komen Johan Arif secara dasarnya? Kalau secara dasarnya, alhamdulillah minta maaf, Johan bukan ustaz, Johan baru nak start. Jadi apa yang Johan faham tentang keberkatan ni, bila kita dapat rezeki tu dari sumber yang halal, kemudian kita boleh kongsi rezeki kita dengan orang lain. Kita dapat rezeki, kita dapat kongsi mungkin dengan orang tua kita, dengan ayah kita, dengan mak kita, adik-beradik kita ataupun siapa saja. Kita dapat kongsikan walaupun sedikit. Itu adalah kunci keberkatan yang menandakan kita ni mencari rezeki ni kerana Allah. Kita tahu rezeki yang kita cari ni halal, dan insya-Allah rezeki yang aku dapat ni ada orang lain punya. Ada juga rezeki yang aku dapat ni ada untuk orang lain pun. Jadi aku kena sentiasa melihat orang bawah, lebih bawah daripada aku, untuk aku rasa bersyukur supaya aku dapatlah rasa nikmat keberkatan tu. Wallahu a'lam bissawab. Johan lebih arif tentang ilmu-ilmu agama ni kan. Saya sendiri perlu tahu apa yang mungkin Johan boleh kongsi dengan kita. Kalaulah orang kata hukum apa yang boleh diguna pakai seperti mana yang individu pelakon tersebut Zulhijjah lontarkan itu, di mana duit orang hiburan ni tak berkat. Ada tak? Ada hukum yang sebegitu rupa Johan? Setahu Johan bukan orang yang alim untuk dapatkan secara jelas detail tu. Johan mungkin tak pandai, tetapi selama Johan belajar, individu yang berkata begitu pun, bagi Johan, kalau kita selami betul-betul apa yang dia cuba sampaikan, sebenarnya dengan kasih sayang, sebenarnya dia kasihan mungkin dengan jerih getil orang belakang tabir yang bersusah payah, tetapi akhirnya bila dalam keadaan pandemik sekarang ini ramai orang kru-kru di belakang tabir yang survivalnya agak struggle lah kan. Jadi untuk menghukum tu, Johan tak anggap lah itu satu hukuman, tapi itu mungkin sekadar pandangan. Okey, betul. Pada pandangan Johan pula, belakang tabir ni maksud dia bersalah-salah ni tak perlu ada lah. Apa dalam apa-apa bidang sekalipun, selagi mana rezeki itu adalah dari sumber yang halal, dan tidak perlulah kita bersalah-salah sebab
pengalaman Johan sebagai seorang pelakon, Johan telah berjumpa dengan banyak kumpulan-kumpulan belakang tabir yang berjaya pun. Yang berjaya, yang profesional, yang Johan pernah terlibat dalam Fear Factor Celebrity Malaysia. Johan bekerja sama dengan kru-kru antarabangsa dan Johan boleh melihat ada juga kru-kru seperti di Fear Factor itu yang berkarya di Malaysia. Orang-orang kita ada yang macam gitu. Maknanya credibility mereka tu, cara mereka bawa diri, kan, cara mereka kalau waktu rehat mereka, cara mereka nak makan, cara mereka bersosial, memang malah yang lebih berkualiti daripada production dari luar negara ni, kan, ada di Malaysia ni. Jadi untuk Johan bersalah-salah tu tidak mungkin lah, sebab Johan dah lihat depan mata ramai kru-kru yang berjaya, daripada seorang penata cahaya, lepas tu jadi cameraman, kemudian sekarang dah jadi pengarah pun ada, dah jadi macam-macam, kan. Allah alam kejayaan yang kita boleh lihat dalam industri hiburan tanah air yang kita boleh ambil sebagai inspirasi, kan, untuk kita kukuhkan lagi lah industri hiburan ni. Allah alam bisawab. Okey. Johan, satu soalan. Wajar tak kita pukul rata semua pemain industri ni, termasuk kita orang wartawan-wartawan hiburan ni pun dikatakan dapat rezeki yang tak berkat ni, Johan? Tak wajar lah, sebab Johan kata tadi, keberkatan tu tepuk dada tanya selera. Bila kita dapat, kita buat melalui pilihan kita sendiri yang kita tahu rezeki yang kita buat ni rezeki halal, rezeki yang dapat restu orang tua kita, kan. Ada dalam pendidikan, ada dalam universiti, jurusan yang kita ambil ni menandakan ianya diiktiraf, kan. Jadi bila kita dah berada dalam industri ni, kita kena tahu keberkatan itu bila mana kita rasa happy, rasa gembira dengan urusan yang kita dapat, kita rasa gembira, kita rasa nak tambah baik credibility kita nak jadi lebih baik dari yang sebelum ini. Itu tanda-tanda keberkatan. Kalau kita putus asa, hampa dan kecewa, itu prasangka yang mana kita ada prasangka dengan mungkin orang atasan ke, kita ada prasangka dengan majikan-majikan ke. Bila kita ada prasangka itu sebenarnya tidak baik untuk kehidupan kita, untuk mencari keberkatan. Kan, seharusnya kita melihat yang baik-baik untuk kita raih keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah alam bisawab. Okey, kesimpulannya kita bersangka baik, kita pun siapalah untuk menghukum, betul tak Johan? Siapalah kita untuk menghukum, kita bersangka baik, sentiasa doakan orang. Kalau kita jumpa orang bagus, orang tu. Kita jumpa producer tu bagus, producer tu. Kita jumpa stesen tu bagus, stesen tu. Kita sentiasa cakap yang baik-baik, insya-Allah para malaikat akan mendoakan kita. Kalau kita hendak berbahas, bukanlah di secara umum. Kalau kita hendak berbahas, mungkin kita ada satu maknanya satu ruangan yang boleh kita duduk dan berbahas supaya industri kita nampak lebih sangat berkualiti, nampak educated. Wallahu a'lam bishawab, kan. Itu pada pandangan Johana. InsyaAllah. Okey, Johan, rasanya dah panjang pemborakan kita ni. So kita ucap terima kasih kepada Johan kerana sudi meluangkan sedikit masa hari ini di live IG, di live Facebook kita hari ini. So kita nak ucapkan selamat buka puasa sekejap lagi Johan, beberapa jam lagi, dan juga selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Terima kasih atas Johan, masa Johan. Thank you Johan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kecil, selamat Hari Raya. Maaf zahir batin semua. Waalaikumsalam. Thank you. Ya. Itu dia antara pandangan salah seorang anak seni berhubung isu berkat tak berkat ni, kan. Walaupun ni mungkin orang kata perkara ni hanyalah sekadar pandangan masing-masing. Betul. So kita dah besarlah untuk menilai sendiri yang mana baik, yang mana tak. Dan kita nak kembali balik topik saya tadi pasal khatam Al-Quran. Balik. Sorry lah terpotong. Kan sekarang ni artis ambil peluang bulan Ramadan ni. Bukan artis je lah, orang biasa pun ramai je yang sahut cabaran khatam Al-Quran Ramadan PKP. Benda sangat baik. Dan kalau kita tengok ada artis macam contoh ni ada Elizad, kita ada Nora Danish yang orang kata ambil peluang untuk khatam Al-Quran sepanjang bulan Ramadan dan PKP ini. Sedap nada cari sebutan tu.
Bulan Ramadan. Kan? Dia macam Boleh lah kalau ada irama. program agama ni letak Karami di sana. Ya tu. dia dah macam dah hujung-hujung tu kan. Dan kita pun ada call juga dengan Elizad sendiri bertanya mengenai khatam ni. Macam mana dia khatam, dengan siapa, bila. So mungkin kita boleh dengar kot Gaya apa cara kata Karami Hulu Mic tu. Wow. Elizad. Alhamdulillah sepanjang PKP selalunya kalau nak khatam tu kita ambil masa, saya ni lama sikit lah sebabnya kita syuting kan. Selalunya ambil masa macam 5-6 bulan ke ataupun makan setahun. Tapi sebab untuk musim PKP kita duduk dekat rumah je tak ke mana-mana, dapat habiskan dalam masa sebulan. Tapi mungkin orang lain ada yang 2 minggu lebih cepat, ada yang seminggu. Tapi kira reward untuk diri sendiri tu maksud dia duduk dekat rumah bila dengan keluarga tu lebih kepada orang kata nakkan perubahan untuk menjadi lebih baik kan. Masa tu digunakan untuk maksud dia dapat spend time dengan keluarga, buat benda-benda yang macam solat sama-sama, dapat mengaji sama-sama. Itu yang rasa macam seronok sangat-sangat. Apa tips yang guna 30 hari tu boleh habis orang kata satu Al-Quran tu? Okey, selalunya selepas solat, selalunya selesai saja solat, kita kan selalu solat 5 waktu kan. Okey, bila dah solat tu kita buat 4 helaian muka surat. Tapi macam saya tak ada pun fix mana-mana macam mana boleh habis 4 muka surat ke 5 muka surat, sebab sememangnya kita duduk kat rumah. Jadi selagi boleh kalau kita mengajilah, sebabnya wanita ni setiap bulan kan dia ada hari-hari dia bercuti kan. Tak adalah maksud dia macam sebulan tu terus direct setiap hari, sebabnya saya pun ada cuti saya juga kan. Wanita lah orang kata. So maknanya kalau kita dapat hari tu dapat duduk diam tu, dapatlah macam 2-3 juzuk maksudnya. So tak adalah macam tak ada pun aim nak terkejar-kejar, nak kata khatam tu nak kena habiskan cepat, tak. Bagi saya sebabnya kita belajar mengaji dari kecil, kita mengaji dengan betul-betul. Jadi bila mengaji betul-betul tu sebab bukan nak kejar nak khatam. Dulu masa kecil-kecil iyalah kan, sibuk nak kejar. Kau dah khatam. Tapi bila dah dewasa ni kita banyak belajar. Maksudnya selagi ada masa duduk dekat rumah tu tak ada buat apa-apa, selepas dia masak ke apa benda duduk diam, sebab saya bukan kaki game. Saya tak main pun. Jadi bacalah baca Al-Quran. Dapatlah habis cepat. Itu dia orang kata kalau kita nak mengaji ni bukan sebab kita nak terkejar-kejar. Ya, betul. Ni kan ada yang orang kata baca sehari sampai 10 muka surat pun berterabur. Bismillahirrahmanirrahim. Kau tak faham tak guna juga. Semata-mata sebab kau nak mengejar, nak khatamkan. Kena ada penghayatan lah. Sikit-sikit pun tak apa. Yang penting ikhlas. Yang penting orang kata sampai matlamat tu sendiri kan. Kalau boleh faham maksud di sebalik ayat Quran tu lagi bagus. Lagi bagus. Tapi pun sekarang ada juga Al-Quran yang siap ada terjemahan terjemahan. semua Ya, kan. betul. Yang ada letak pen diikut sekali kita baca tu. So mungkin bukan lagi alasan lah untuk kata tak ada orang yang teman kita untuk membaca Al-Quran. Dalam tu phone pun sendiri. boleh install. Kat mana-mana boleh baca sekarang ni. Senang. Jadi kita pun ada juga install. Gunakanlah teknologi yang ada kan. Macam Elizad tadi dia masa PKP dia khatam, tapi dia sedih sebab Ramadan ni tak boleh. Sebab dia period 2 kali dia cakap. bercuti. So macam dia susah sikit lah untuk nak tercapai impiannya itu. Jadi kalau untuk lelaki mungkin tak ada alasan lah untuk kata cuti. Betul. Ada cuti ke? Tak ni. Ada cuti ke? Sampai ke mana? Tak ada. Kita setiap hari kita insya-Allah tunaikan kewajipan sebagai Jangan umat. cakap saja. Tak adalah kita tegur. Kita suka musik Izat ni. Kita main-main je kan. Kita tak naklah stres-stres. Dia Sebab mencari kita kita tahu orang. semua tengah lapar, so kita macam borak-borak je lah. Minggu lepas lapar teruk tau semua. Tak tahu kenapa. Terbaring kat sini. Dia Lapar. seorang je yang lapar. Minta producer tamatkan cepat lapar. Oh, yang sambung link ke minta tamatkan tu ada makanan ke depan Tak ada rumah lah, sampai cuma kan? dia bercakap penat. Habis kena kan. Producer depan mata ni. So macam tapi macam 4 hari ni lagi raya kita tak boleh balik kampung kan. Macam Muhammad idok lah boleh balik Perak je. Dak lah boleh balik Manjoi. Macam mana tu? Macam mana? Bodoh. Tapi kita pun dah terbiasa. Kita duduk di KL pun sebatang kara. Jadi idok lah masalah besar. Tak adalah masalah sangat. InsyaAllah bolehlah masak sikit-sikit tu. Sudah terbiasa alergi sepi. Yeah. Tapi tak pernah lagi beraya seorang kan? Belum pernah lagi ni kali pertama. Selalu Apa itu seminggu pengalaman sebelum lah. raya dah. Dah tak Dah ada. balik. Kek nari dia. Kita Sampai dah balik. Perak. Dululah. Sekarang Sekarang sedih. Live alamak tercakap. Okey, mung guana ni. Dok leh ke
Besok kan? Terbongkar kita duduk kat besok. Ingatkan KLCC Ingatkan Ampang. Itulah pasal. Besut rupanya. Rupanya orang besut. Pun tak boleh balik kampung tahun ni. Tahun lepas pun kita tak balik beraya juga sebab kerja. Tahun ni patut boleh balik kampung giliran raya tapi tak boleh balik. Tahun depan kita bagi giliran orang. So lagi setahun lagi kita beraya. Guana Makmur. Ada call. Makmur. Mak dia okey je, tak balik lagi suka. Kita relax je. Dia tak tanya ke macam mana ni tak boleh balik raya? Adalah masa bulan 3 hari tu pun dah redha dah kalau tak boleh balik raya katanya. Sebab okey je. Benda-benda penyakit ni tak boleh nak dibuat main. Kita tak nampak COVID ni. Ayo. Ijab ke balik kampung bergaya macam ni juga ke? Kita ikut tema semasa, tema setempat lah. Ini nama temanya apa? Plumber. Ini Pegang paip. tak baik kata plumber. Tanya. Ni orang kata konsep M-Star, urban dan versatile. Walaupun berasal dari kampung, kita tetap kena ada konsep kan orang cakap. Yang Ada lagi. apa ni? Konsep apa ni? Topi tu ke? Kebun. Pencari harta karun. Kebun. Mencari Mancing. sinar Ramadan. Pengusaha harum manis. Tapi macam dia dah kahwin. So at least orang adalah kata teman. beraya dekat KL berdua dengan suami isteri tak adalah masalah sangat Apa Senyum saya producer kampung kita. Rawang Dia pun berdua tahun ni. producer. Baru kahwin. Tak adalah. memang ramai baru kahwin. Kena cara producer kat kan? Amstar ni. Tapi kalau tak kahwin pun berdua boleh juga ke? Mungkin kena bertiga lah. Berdua tak Tu selamat. soalan tu kenapa? Situasi siapa sebenarnya soalan tu? Situasi kepada Tak, kita tak benarkan sesiapa datang. oh memang tutup pintu Kita lah. tutup pintu. Kita letak tak, tapi poster dalam pintu. tunang you dekat-dekat je duduk dengan rumah kan? Tak ada. Tak ada. Dah putus dah? Dia datang. Dah putus. Okey, nak baca ni komen daripada Sebab PKP putus. Tak Sebab apalah, PKP tak ada putus. jodoh. Oh. Sedih kan? Amat dia mencengkam. Tak Tak boleh nak cari jumpa. satu blok senang. Cari satu blok. Okey, kita nak baca komen di YouTube community kita tentang soalan tentang mood raya. Soalan bunyi macam ni yang kita dah buat pagi tadi. Mood raya 2020. Adakah anda akan buka pintu tetamu datang beraya? Hanya benarkan saudara terdekat sahaja. Maaf, rumah tertutup. Boleh datang beraya tapi bersyarat. Okey, yang menariknya maaf, rumah bertutup mendapat undian tertinggi 57%. Nombor 2, hanya benarkan saudara terdekat 26%. So maknanya kat sini, mostly ni orang yang undi ni dia orang tak bersedia nak terima tetamu. Bahayalah. Ada Tak sedia kesedaran. terima tetamu. Sama lah macam dekat Facebook M-Star ni pun kita ada buat undian. Mood Raya 2020 ada dua pilihan lah. Sedia menerima tetamu ataupun yang kedua, sorry rumah tertutup. Yang nak tutup pintu rumah tu 92%. Saya 92%. Maksudnya tinggi kesedaran orang kita tak nak. So maknanya siapa yang sedang menonton live Facebook kita ni Lepas tu faham-faham lah. ada pula komen Mia Malika kata, nak mati seorang-seorang, jangan datang rumah kita. Cantik ke tak Nia Malika ni? Entahlah. Orang kata tegas-tegas manja. Gitu. Jadi kalau boleh orang-orang lain pun janganlah terasa hati kalau tuan rumah cakap aku tak boleh datang rumahku raya Yalah, kali ni. mungkin kat rumah dia ada mak ayah yang dah berusia. Memang golongan berusia warga emas ni berisiko tinggi pun untuk terkena COVID-19. Kita pun takut juga kalau kita nak cakap kau jangan datang rumah aku lah Yelah. kan Faham setap bahasa pula lah kawan kan. tu kan. Faham bahasa. Ada bahan bahasa, guna bahan bahasa lah sendiri kan. Betul. Macam Izzat mungkin terima tak kalau ada kawan-kawan yang nak datang rumah sebab yelah duduk seorang Tahun ni semua kan. kita ambil konsep raya online, video call aja lah. Oh, kena beratur ambil Mudah. nombor jugalah. Gitulah. Ada angka giliran. Maksimum 20 ada orang. timetable senang. Macam Koyum okey tak kalau tiba-tiba lah kata kawan-kawan office nak datang beraya di rumah. Panjang tu ya. Tapi kita tak pernah raya mengkoyum, kita selalu raya mau producer. Dia kata pilih-pilih tetamu juga. Tak Pilih-pilih. semua Kalau warga producer kerja pun kita M-Star tak tahu ni. diterima. Rumah air eksklusif. Eksklusif. Yelah tu. Rumah producer ni. Tapi memang susah nak jemput masuk ke tak? rumah dia. Kena daftar, kena ambil pas. Kawasan elit. Tapi Jangan tapi susah. sebab pasal daftar semua ni tak tahu rasanya dekat Lembah Kelang ni kebanyakan apartmen, kondo semua mereka macam even apartmen aku sendiri management Tak boleh orang luar kan? tak boleh bagi orang luar masuk. Sama macam kondo I No lah. wonder lah. No wonder lah you putus tunang. Dia lagilah kondominium. Lagi Macam tight kondo security. kalau nak masuk tak boleh, orang luar tak boleh. Ini yang kondo yang jenis dia punya access card tu bukan kena sentuh, yang dia punya wave pada jauh je. Tak. Ni Mata. nampak muka je, mata muka. je jam scan. Bukan macam tu. Jalan dari jauh dia dah bau. Kau baru jalan ni dah tahu dah. Anjing ke letak kat situ?
Tapi sebenarnya untuk orang yang duduk kat apartmen ni selamat sikit lah kalau ada macam aku mungkin tapi tak susah lah, weh. tak bagi orang datang untuk raya. At least management dah halang pada awal. Ada halang pada awal dah. Tak, sebab macam kita ni kadang-kadang malas nak masak tau. Bila kita order, kita kena turun pergi ambil. Yelah tu. Betul. Kita tak boleh naik. So, susah sikit lah kan. Tapi orang kata kalau kita nak beraya pun, semuanya terletak pada diri sendirilah. Kalau kita nak melawat kawan, rasa selamat, nak pergi. Tapi ambil langkah-langkah SOP penjagaan diri yang betul lah. Maknanya kalau rasa demam, jangan keluar-keluar. Jangan pakai penting diri mask, sendiri. pakai sanitizer. Sebab korang pun dah besar kan. So, Kena pentingkan diri. kena tahu lah. Consider orang lain samalah. Jangan kau sakit, jangan sakit orang lain juga. Okeylah, kita nak dengar ucapan daripada kecil untuk Hari Raya sikit, ucapan dah. 10 saat. Saya Farhan Ikram ataupun kecil ingin ucapkan selamat Hari Raya. Mak mana kamera? Ini. Ni. Selamat Hari Raya maaf zahir batin. Semoga raya tahun ni memberikan 1001 kenangan lah buat kita raya Covid kan. Assalamualaikum. Okey, Izzat, mungkin ucapan untuk orang-orang Terengganu ke mungkin ada? Selamat Hari Raya untuk seluruh rakyat Terengganu dan juga pembaca M-Star di seluruh dunia. Dengannya kita ada pembaca dekat Itali, dekat Jepun, Korea, semua ada, bukan Malaysia je. Sekarang ni boleh Google Translate. Dan insya-Allah minggu depan saya akan tampil dengan pakaian yang lebih sopan. Insya-Allah. Baju kurung. Tak tahulah. Okay, untuk saya pula, saya Qayyum Azizi ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir Batin kepada semua pembaca dan penonton-penonton di setiap M-Star. So hopefully raya kali ini walaupun berbeza daripada tahun-tahun sebelumnya, tapi harap-harap ia dapat memberi satu pengalaman baru juga pada kita lah. Dan apa-apa pun, tak kiralah sayu ke sedih tak dapat balik kampung, 1 Syawal tu tetap akan tiba. Tapi cubalah sedaya upaya untuk menggembirakan diri anda kerana itu adalah hari kemenangan kita sebagai seorang umat Islam. Alhamdulillah. Macam ustaz, macam PU dah aku tengok. Itulah. Ringkas tapi padat. Okey, saya pula nak ucapkan terima kasih pula. Sama. Ucapkan selamat Hari Raya kepada keluarga semua di Melaka dan juga kepada semua penonton-penonton M-Star yang mengundi sebelum ni dan segmen Busybody semua kan. Kita kena ucap selamat Hari Raya. Kita kena hargai bila masa lagi tu tak? Kira jadi ke lepas raya ni? InsyaAllah. Dan juga saya mewakili rakan-rakan kru produksi kita. Kita ada penerbit Arif, kita ada pengarah kita semua Hafiz, Camelia, Syair. Dekat belakang sana kita nak ucap, kita sama-sama nak mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua penonton M-Star Live Plus. Jadi penutup, kita nak dengar lagu Kepulangan. Suruh kita nyanyi. Ada penyanyi lain rupanya. Lagu Kepulangan. Dia dah tunggu, artis kita dah tunggu dah. Rasa je dah boleh perform sekarang. Okey Naim, boleh kita Terima kasih, kembali Naim. kepada Boleh Naim. kan? Lagu Selamat Hari Raya, Raya Batin. khas untuk anda semua. Selamat Hari Raya. Bye. Bergema suara takbir di angkasa, selembut bayu meresap ke dalam jiwa. Betapa hatimu terharu menyambut anakmu kembali. Terbayang senyuman di wajah nan sepi, pulangnya anakmu di pagi yang murni. Kasihmu seharum kasturi melambai anakmu kembali. Dalam dakapan keheningan maya, pertemuan yang menyentuh di jiwa. Sekian lamanya terpisah, harapan kini menjadi nyata. Kiranya perpisahan terjadi lagi, anakmu pergi mencurahkan bakti. Doamu teriring selalu, semoga bertemu kembali. Pulanglah di hari raya, begitulah harapan Ayahanda.